Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Semoga semuanya sihat dan bersemangat untuk mengikuti kelas kita pada hari ini dalam program iKelas bersama saya, Cikgu Muhammad Azran Omar dari SMK Zainab II bagi subjek Pendidikan Seni Visual tingkatan 3. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan pelajari satu tajuk baru dalam bidang komunikasi seni visual, iaitu kamera dan peranti pengimejan. Murid-murid, pada akhir pelajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, saya harapkan murid-murid akan dapat pertama, menjelaskan definisi serta jenis kamera dan peranti di samping menjelaskan format serta kualiti imej yang terhasil daripada kamera dan peranti pengimejan. Seterusnya, dapat memperihalkan teknik komposisi dalam fotografi dan membuat eksperimentasi bagi penghasilan komposisi foto. Murid-murid, kita mulakan sesi pelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari terlebih dahulu apa itu definisi kamera dan juga apa itu peranti pengimejan. Kamera ialah instrumen atau alat optik yang digunakan bagi merakam dan merekod gambar, manakala alat peranti pula ialah alat elektronik yang mempunyai pelbagai fungsi termasuk kamera, misalnya telefon pintar. Di sini bolehlah kita simpulkan bahawa kamera ialah instrumen yang mempunyai satu saja fungsi, iaitu merakam dan merekod gambar, manakala alat peranti seperti telefon mempunyai pelbagai fungsi memproses huruf selain daripada merakam gambar. Di sini murid-murid dapat lihat pelbagai jenis kamera dan peranti pengimejan. Contohnya handycam. Handycam adalah alat untuk merakam sesuatu objek baik secara visual ataupun audio. Biasanya ukuran kecil dan sesuai dengan genggaman tangan. Alat ini sangat sesuai untuk merakam peristiwa dan kenangan yang penting. Contohnya ketika kita melancong dan sebagainya. Yang kedua ialah kamera aksi. Apa itu kamera aksi? Kamera aksi ialah sejenis kamera digital yang direka khas untuk merakam gambar dalam persekitaran yang mengalami pergerakan yang sangat giat. Ia sering digunakan dalam kegiatan melibatkan pergerakan lasak seperti sukan ekstrim, lagak ngeri dan tunggangan kenderaan pantas seperti motosikal dan basikal. Kita beralih pula kepada kamera panorama di bawah ni. Kamera ini berfungsi untuk memotret keindahan alam dan pemandangan sekeliling dengan saiz yang agak besar daripada kamera biasa. Manakala kamera web yang merupakan peranti video yang disambungkan kepada komputer atau rangkaian komputer berfungsi untuk komunikasi secara maya atau persidangan video. Seterusnya, sekarang kita beralih pula kepada Twin Lens Reflex atau ringkasnya TLR. Kamera TLR adalah sejenis kamera yang ni dengan dua lensa objektif
dengan panjang fokus yang sama. Salah satu lensanya adalah bertujuan untuk fotografi itu sendiri, iaitu menangkap cahaya bagi menghasilkan gambar. Manakala yang satu lagi ialah untuk jendela bidik. Ya, kita lihat macam ni. Yang biasanya dilihat dari atas paras pinggang. Ini ya. Ini biasanya untuk kamera filem lah ya. Yang kedua, kamera jenis single lens reflect ataupun SLR. Kamera ini menggunakan cermin untuk memindahkan cahaya dari lensa ke dalam jendela bidik ataupun viewfinder yang merupakan lubang di bahagian belakang kamera, dan anda dapat melihat atau mengintip melaluinya untuk melihat gambar yang diambil. Jadi ada beza antara twins lens reflect dan single lens reflect. Di bahagian bawah ialah kamera kompak ataupun compact camera. Saya rasa ramai murid-murid yang mengenali kamera ini dan memilikinya di rumah. Seperti juga kamera-kamera lain yang berfungsi untuk merakam gambar, kamera ini lebih menarik, iaitu reka bentuknya lebih ringkas, saiznya lebih kecil dan mudah dibawa ke mana-mana, serta pengendaliannya lebih mudah dengan pelbagai fungsi automatik. Dan akhir sekali, kita lihat pula kamera segera ataupun lebih dikenali sebagai kamera Polaroid. Kamera jenis ini adalah jenis kamera yang menggunakan filem membangun sendiri, iaitu di dalam kamera ni sudah ada filem dan sudah ada kertas foto, dan ia akan mencetak gambar tidak lama selepas proses gambar diambil, dan biasanya kamera ini digunakan untuk tujuan komersial. Seterusnya kita lihat pula alat peranti yang dikenali sebagai smartphone ataupun telefon pintar. Telefon pintar merupakan telefon yang mempunyai ciri-ciri pengkomputeran yang sangat maju. Terdapat berbagai aplikasi di dalamnya, dan salah satunya yang paling menarik ialah aplikasi kamera. Dan alat ini menjadi pilihan semua golongan pada masa kini. Begitu juga dengan tablet. Cuma yang membezakan ialah antara telefon pintar dan tablet ialah saiz paparan skrin yang lebih besar, dan tablet lebih berfungsi sebagai PC ataupun personal computer ataupun komputer pribadi mudah alih. Sekarang murid-murid, kita lihat anatomi ataupun bahagian-bahagian kamera yang merupakan kamera jenis single lens reflect. Baik. Terdapat beberapa bahagian dalam kamera, iaitu yang pertamanya pelepas shutter ataupun shutter release yang berfungsi untuk mengambil gambar, dan biasanya bila kita mengambil gambar kita akan menekan pada bahagian ini. Kemudian lensa dan kanta yang berfungsi untuk membentuk imej. Biasanya pada bahagian ini kita akan memutar-mutarkan badannya lensa tersebut untuk fokus, ataupun kalau kamera automatik, apabila kita menekan saja pelepas shutter, ianya akan fokus secara automatik. Seterusnya, butang menu untuk memilih fungsi yang dikehendaki, dan pemegang lampu imbasan, dan biasa kita sebut sebagai hot shoe untuk flash, yang berperanan sebagai untuk memancarkan cahaya dan juga menghilangkan bayangan.
Tuil pemutar filem bagi kamera filem ialah untuk memutar atau menggulung filem. Dan ingat ya, tidak ada pada kamera DSLR ataupun single reflex digital. Jangan cari yang ni. Dan seterusnya ialah penilik untuk melihat imej yang hendak dirakam. Kalau pada kamera TLR tadi, kita melihat di bahagian atas melalui lubang tilik, melalui satu lagi lensa kedua, tetapi melalui kamera SLR ini kita melihat melalui lubang yang ini. Manakala LCD pula ialah untuk melihat imej yang telah dirakam dan boleh juga berfungsi sebagai penilik apabila kita merakam video ataupun apabila kita tidak melihat melalui lubang penilik. Baiklah murid-murid, anda telah pelajari tentang apa itu kamera dan alat peranti pengimejan. Dan anda juga telah pelajari apa itu jenis-jenis kamera dan bahagian-bahagian peranti serta bahagian-bahagian kamera. Sekarang, mari kita pelajari pula apa itu format kamera. Format kamera merujuk kepada saiz dan resolusi imej yang dihasilkan sama ada dalam bentuk analog ataupun digital. Analog di sini bermaksud imej yang dihasilkan melalui kamera filem. Digital, imej yang dihasilkan melalui kamera digital. Contoh saiz standard ialah 35 mm dan dikenali juga sebagai saiz medium. Contoh resolusi seperti 25 megapiksel yang merupakan contoh resolusi bagi kamera bingkai penuh ataupun sering dikenali sebagai full frame kamera. Kualiti resolusi bagi kamera digital dan peranti pengimejan juga dipengaruhi oleh saiz sensor. Saiz sensor yang besar akan menghasilkan kualiti resolusi imej yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat pula apa itu sistem kawalan cahaya. Untuk pengetahuan murid-murid semua, filem atau digital memerlukan cahaya yang cukup untuk merakam imej. Kita kenali sebagai pendedahan yang normal. Ya, pendedahan yang normal, bukan terlebih atau terkurang. Dan dua komponen yang bertindak mengawal pendedahan tersebut, iaitu kelajuan shutter dan lubang aperture. Baik murid-murid, sekarang kita lihat apa itu aperture. Aperture ialah berkaitan dengan lubang atau bukaan pada lensa. Ia membenarkan kemasukan jumlah cahaya melalui lubang lensa dan terus sampai kepada filem ataupun CCD. Aperture ni boleh dikawal dengan melaraskan gegelung-gegelung lensa. Dan aperture ini dikenali sebagai f-number dan murid-murid boleh lihat pada paparan skrin ya, yang bernombor 22, 16, 11, 8 dan seterusnya. Itu adalah nombor-nombor bagi aperture yang biasanya kita menggunakan istilah F sebagai simbol. Okey, ini ialah merupakan bukaan aperture. Semakin kecil nombor, semakin besar bukaannya, dan semakin besar nombor maka semakin kecil bukaannya, dan apabila semakin kecil bukaannya maka semakin sedikit cahaya akan masuk. Bukaan aperture ini
kita boleh laraskan mengikut kesesuaian tempat, sama ada di tempat yang kurang cahaya ataupun terlebih cahaya. Contohnya, sekiranya kita berada di sesuatu kawasan yang terbuka dan di bawah terik matahari, maka bukaan aperture kita mestilah berada di antara f8 dan f22. Dan begitulah sebaliknya, andai kata kita berada dalam sebuah bilik yang agak kurang cahayanya, maka aperture kita hendaklah berada di bawah f8 sehingga kepada f2. Cuba kita lihat gambar di sebelah. Bagaimana pendedahan cahaya itu akan mempengaruhi sesuatu gambar yang terhasil. Gambar pertama menunjukkan lebih cahaya dan gambar akan kelihatan terlalu terang dengan kesan warna putih yang berlebihan. Gambar yang kedua pula, apabila gambar diambil dalam cahaya yang kurang, gambar yang terhasil akan kelihatan gelap dan tidak jelas. Bayangkan, jika kita berada dalam bilik yang gelap, adakah anda akan nampak dengan jelas? Jadi, pencahayaan itu sangat penting dalam seni fotografi. Gambar ketiga merupakan contoh terbaik dalam pencahayaan yang cukup dan sempurna. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan teknik komposisi kreatif dalam fotografi. Kita telah bercerita panjang tentang apa itu kamera, apa itu peranti pengimejan, dan sekarang ini kita akan kenali apa itu fotografi. Untuk pengetahuan semua, fotografi ialah bidang yang menggabungkan antara sains dan seni. Apa itu sains dan seni? Sains ialah ilmu optik, pencahayaan dan mekanisme kamera, manakala seni pula ialah medium untuk menghasilkan objek seni. Jadi apabila kedua-dua bidang ini digabungkan, maka lahirlah bidang yang dinamakan fotografi dan sering juga disebut sebagai melukis dengan cahaya. Ada beberapa teknik komposisi kreatif dalam fotografi. Antaranya yang sering digunakan ialah peraturan ketiga ataupun rule of third, sudut pandangan ataupun point of view, imbangan ataupun balance, kedalaman ataupun depth, garisan membawa ataupun leading lines, pemangkasan, cropping, dan pempigaian, framing. Sekarang kita mulakan dengan rule of third ataupun peraturan ketiga. Dalam teknik ini, garisan grid digunakan untuk membahagikan gambar kepada tiga bahagian secara menegak dan melintang. Objek atau image yang diletakkan di hujung bahagian kanan atau bahagian kiri untuk mendapatkan komposisi yang harmoni. Melalui teknik ini, gambar yang dihasilkan biasanya dalam imbangan tidak simetri. Cikgu ulang, melalui teknik ini, subjek matter ataupun hal benda yang dihasilkan dalam gambar biasanya berada di atas persilangan titik antara garis tegak dan garis lintang, dan ianya berada dalam kedudukan imbangan tidak simetri dengan pemberatan dan penegasan sama ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri
bukan di dua-dua bahagian. Gambar ini akan kelihatan menarik dan tidak membosankan apabila kita mengikuti peraturan ketiga ini dengan betul. Seterusnya, teknik imbangan ataupun balance. Teknik komposisi ini menitik beratkan imbangan dalam gubahannya. Objek ataupun image fokus diletakkan di bahagian tengah dan pemberatan di sebelah kiri dan kanan adalah sama. Inilah merupakan contoh gambar yang menggunakan teknik imbangan. Dan biasanya teknik imbangan ini akan biasanya digunakan untuk lanskap yang melibatkan pemandangan perspektif ataupun objek tumpu ataupun hal bendanya, penegasannya berada betul-betul pada bahagian tengah. Seterusnya, sekarang kita lihat pula teknik komposisi garisan membawa. Saya lebih suka menggunakan leading lines sebab itu istilah sebenar. Jadi, teknik ini menekankan kepada komposisi gambar yang membawa kepada satu objek kepada objek yang lain. Contohnya, dalam gambar ini, kita dapat lihat bahawa imej di hadapan seolah-olah mendorong mata kita melihat ke arah imej-imej yang berada di bahagian belakang. Seperti garisan pada tiang pagar yang ada pengulangannya dan perubahan saiz yang semakin mengecil, mendorong atau membawa mata kita untuk melihat seterusnya apakah objek yang berada di belakang. Dan prinsip dalam garisan bawah ni biasanya kita kaitkan dengan prinsip irama dan pergerakan. Seterusnya murid-murid, kita pelajari pula teknik komposisi sudut pandangan ataupun point of view. Teknik komposisi ini menggunakan sudut pandangan yang pelbagai. Antaranya adalah sudut pandangan high level, iaitu sudut pandangan sebelah atas, iaitu gambar diambil dari sudut yang lebih tinggi daripada imej lain, dan contoh gambar boleh dilihat pada gambar yang pertama, gambar masakan. Yang kedua pula ialah sudut pandangan bawah, low angle, ataupun sering juga disebut sebagai warm eye view. Bagi sudut pandangan ini, gambar yang diambil dari sudut yang lebih rendah yang ingin dirakam, dan contohnya adalah gambar KLCC. Yang ketiga ialah sudut pandangan paras mata ataupun eye level. Gambar yang diambil sejajar dengan paras mata juru foto, dan gambar akan dilihat pada komposisi yang tepat, contohnya pada gambar musang di sebelah. Yang terakhir ialah sudut pandangan burung ataupun bird's eye view. Bagi sudut pandangan ini, gambar yang ujung, gambar kucing tu, gambar akan diambil dari sudut pandangan atas yang ingin dirakam seperti pandangan burung, dan kita akan melihat hampir keseluruhan imej dengan tidak ada garisan horizontal ataupun garisan aras mata. Seterusnya, sekarang kita lihat pula komposisi kedalaman ataupun depth of field. Teknik ini memberi fokus kepada subjek atau imej yang ingin ditonjolkan dengan mengaburkan imej di sekeliling. Dan seringkali juga teknik ini disebut istilahnya sebagai bokeh. Contoh boleh kita lihat pada gambar dalam slide di sebelah, yang mana imej utama akan ditonjolkan berbanding dengan imej-imej di belakang yang kelihatan agak kabur
dan tidak jelas. Seterusnya, akhir sekali ialah teknik komposisi pemakasan, cropping dan pembikaian framing. Bagi teknik ini, elemen yang terdapat di sekeliling boleh digunakan sebagai bingkai kepada objek atau imej yang hendak difokuskan. Contohnya, pintu, tingkap, dahan, daun, bentuk badan manusia. Dan teknik ini seperti teknik tertingkap dengan mengambil dua imej dalam satu gambar, tetapi memfokuskan kepada imej yang berada di bahagian belakang. Contohnya sekarang ni, rantai menjadi framing kepada imej figura yang merupakan penegasan di dalam foto. Baiklah murid-murid, murid-murid telah mempelajari semua tentang teknik komposisi kreatif dan fotografi. Sekarang, apa kata murid-murid mencuba sendiri teknik-teknik ini dengan menggunakan sama ada kamera ataupun alat peranti anda. Seperti biasa, sediakan alatan terlebih dahulu, kemudian ambil gambar dengan menggunakan kamera ataupun alat peranti dengan memberi penekanan kepada teknik komposisi kreatif yang telah anda pelajari. Baiklah murid-murid, kita akhirnya telah sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Saya harap murid-murid telah pun dapat menjelaskan apa itu definisi kamera, apa itu definisi peranti, serta memahami teknik-teknik komposisi kreatif dalam fotografi, dan seterusnya dapat membuat eksperimentasi bagi penghasilan komposisi foto. Semoga pembelajaran pada hari ini akan menjadikan murid-murid semua lebih kreatif ketika merakam gambar. Sampai bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.